Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin, webinar kita akan bermula sebentar lagi. Suka saya menarik perhatian tuan-tuan sebelum webinar untuk mengesahkan kehadiran melalui QR code yang disediakan di akhir sesi webinar atau melalui pautan kehadiran di bahagian penerangan laman YouTube ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng YouTube rasmi IPGM bagi memastikan tuan-tuan sekalian tidak akan terlepas notifikasi bagi webinar-webinar hebat daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia. Terima kasih. Tuan-tuan sekalian, saya mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Yang Berusaha Timbalan Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Yang Dihormati Pengarah-pengarah, Timbalan-timbalan pengarah, Ketua-ketua jabatan, Ketua-ketua unit, Pegawai-pegawai, Pendukung organisasi cemerlang, dan seterusnya barisan pensyarah serta guru-guru penjana modal insan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru. Selamat datang ke siri webinar Bicara Pemimpin Anjuran Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Sidang hadirin sekalian, program webinar Bicara Pemimpin IPG ini khas diwujudkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia dengan menampilkan barisan pimpinan IPG untuk berkongsi kemahiran dan kepakaran, menyalurkan idea, ilmu dan maklumat kepada warga pendidik sebagai satu bentuk sokongan kepada barisan pensyarah dan guru-guru untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan lebih cemerlang. Hadirin sekalian, sepanjang 1 jam yang singkat ini, tuan-tuan akan bersama-sama dengan panel Jemput Syah binti Muhammad selaku moderator webinar Bicara Pemimpin pada kali ini. Hadirin warga maya sekalian, bersama-sama saya adalah pemimpin terpilih untuk perkongsian pada kali ini. Walau nun jauh di selatan tanah air, namun teknologi menyatukan kita di layar yang sama. Baiklah, panel kita pada hari ini adalah cukup dikenali dan dihormati khususnya oleh warga Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim Johor. Beliau yang saya maksudkan adalah Yang Berusaha Dr. Hajah Wan Nursiah binti Wan Abdullah, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim Johor. Selamat datang, Doktor. Selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Doktor sihat, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Tapi baru dapat vaksin semalam kan, tangan berdenyut. Mesti ada rasa-rasa tu lain-lain sikit, Doktor ya? Ya. Harap-harap boleh talk dengan baik lah. InsyaAllah, insyaAllah. Semoga doktor dapat berfungsi dengan kita pada hari ini, Doktor ya. Alhamdulillah. Semoga Yang Berusaha doktor dan keluarga terus diberikan kesihatan yang baik. Amin. Okey, sebelum kita serahkan kepada ahli panel kita untuk mengupas tajuk perkongsian pada hari ini, jom sama-sama kita berkenalan dahulu dengan panel jemputan kita yang istimewa ini.
Yang berusaha Dr. Hajah Wan Nursiah berkelulusan Sarjana Muda Pengajian Islam dalam bidang Usuluddin dan Falsafah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian menyambung pengajian ijazah sarjana dalam bidang Sosiologi Pendidikan di Universiti Malaya dan meneruskan lagi pencarian ilmu beliau sehinggalah dianugerahkan ijazah kedoktoran dalam bidang Sosiologi Pendidikan juga dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kiranya bidang kepakaran Dr. Wan kita pada hari ini, kita punya nama kira glamour, nama-nama manja Dr. Dr. Wan. Okay, baiklah hadirin sekalian, yang berusaha Dr. Wan memulakan kerjaya sebagai pensyarah IPG seawal tahun 2003 dan telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan pada tahun 2015. Beliau juga pernah menyandang jawatan penting dalam bidang akademik iaitu sebagai Setiausaha Akademik pada tahun 2016 sehinggalah tahun 2018. Sebelum beliau diberi amanah menggalas tugas sebagai Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik sehinggalah tahun 2019. Hadirin sekalian, aura kepimpinan yang berusaha Dr. Wan begitu menyinar dan beliau kini telah diangkat sebagai Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim, Johor pada 2020 sehinggalah kini. Tahniah Doktor, tahniah. Okey, dalam saya meneliti Doktor, saya meneliti profil peribadi Doktor yang berusaha Dr. Wan, beliau banyak membuat penyelidikan dan memberi sumbangan profesional dan tidak kurang juga sumbangan bukan profesional. Terdapat banyak kajian penyelidikan dan penerbitan yang telah beliau berikan khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di negeri Johor melalui kajian abad ke-21 sekolah di negeri Johor. Sungguh saya amat kagum dengan pelibatan doktor. Untuk saya baca satu persatu sumbangan beliau, rasanya kena buat sesi khas lah bersama Dr. Wan ya, Doktor. Kira berkenalan secara lebih personal, lebih dekat dengan Dr. Wan. Memang panjang, memang banyak pelibatan beliau kalau nak di-sharekan dalam sesi ini. Okey, baiklah kita terus kepada sesi webinar kita. Ya, perkongsian kita hadirin. Hari ini kita bertuah dapat mendengar perkongsian daripada Yang Berusaha Dr. Wan Nursiah yang akan mengupas tentang behavioral insight dalam takbir urus pemimpin pertengahan. Satu tajuk yang cukup hebat, satu tajuk yang saya sendiri yang akan lebih dikupaskan oleh oleh panel kita Dr. Wan. Okey, sebarang persoalan tuan-tuan boleh kemukakan pada sesi soal jawab di hujung sesi perkongsian kita nanti. Okey, Dr. Wan, rasanya para penonton dah tidak sabar lagi nak mendengar lebih lanjut tentang behavioral insight ni. Ya, Doktor? Ya. Okey, Dr. Wan rasanya dah bersedia. Okey, Doktor. Jadi saya pun membuat pembacaan bila mendengar apa behavioral insight ni. Jadi boleh tak Doktor terangkan atau dengan lebih terperinci, dengan lebih jelas kepada kita, kepada warga pendidik, warga IPG, pada guru-guru, apakah yang dimaksudkan dengan behavioral insight? Silakan Doktor, silakan. Terima kasih Icha, panggilan manja juga, Puan Siti Norisha. Icha dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa sebagai ketua unit ULDP. Ini banyak terlibat dengan kursus-kursus dan juga webinar-webinar yang dilaksanakan di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang saya hormati moderator webinar pada pagi ini, Puan Siti Norishah binti Muhammad, KU ULDP IPG Campus Bahasa Antarabangsa, yang berusaha Dr. Rosmini Ku Ahmad, Rektor IPGM, yang berusaha Dr. Yazid bin Abdul Manaf, Timbalan Rektor Pusat Pembangunan Latihan, Tuan Haji Muhammad Zain bin Baduy, Pengarah IPG KTI, yang banyak kos saya secara tidak langsung sebagai pemimpin pertengahan, dan semua sahabat-sahabat yang hadir. Tak ketinggalan juga timbalan rektor semualah. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit je pengetahuan berkaitan dengan behavior insight dalam urus takbir pemimpin pertengahan. Pemimpin pertengahan ni dia kalau dalam TS25 disebut sebagai MLT lah, Middle Leader Team. Dan saya pun terlibat dengan pemimpin pertengahan ni tak lama, dalam 5 tahun je, baru 5 tahun. Tetapi sebagai seorang Islam, setiap orang mukmin itu adalah pemimpin. Jadi daripada kita balik, kita adalah pemimpin sebenarnya. Pemimpin kepada diri sendiri. Dia masuk sebab dia first degree Usuluddin Falsafah kan, dia kena masuk sikit dalam situ, Aicha. Jadi kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan behavior insight ni. Saya sebenarnya mendapat sedikit input tentang behavior insight ni ketika saya menghadiri webinar yang telah dikelolakan atau dianjurkan oleh MPC. MPC bukan Majlis Mesyuarat Cemerlang, tapi MPC ialah Malaysian Productivity Corporation. Jadi di situ saya mendapat ilham dan saya cuba explore lah tentang behavior insight ni, dan dia lebih ringkas dipanggil BI lah. Dan kebetulan dalam berita Astro Awani pada 23 Mac 2021 ada line besar yang satu tajuk khusus dalam berita tu, behavior insight diaplikasikan dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi ini menyebabkan saya kata kita kena share sedikit pengetahuan yang ada kepada rakan-rakan IPG. Dan kalau menurut berita tersebut, behavior insight bakal diterapkan dalam pelaksanaan polisi kerajaan termasuk dalam rancangan Malaysia ke-12, dan langkah untuk mengintegrasikan BI ke dalam pembuat dasar. Jadi menurut KSN, kita punya ketua Perkhidmatan Awam kita, Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali, dia akan membolehkan pembuatan dasar, dia boleh mengawal selia dan juga menjana tentang menjagakan impak tingkah laku polisi itu sendiri. Jadi di situ, jadi dia sekaligus dia boleh wujudkan peraturan dan undang-undang yang lebih berkesan serta berkoalisi, dan pada masa yang sama dia boleh meningkatkan kesejahteraan orang ramai. Well-being, kesejahteraan. Jadi banyak perkara yang sebenarnya kita boleh lakukan dan banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi pelaksanaan behavior insight dalam pembuatan polisi dan dasar ini. Jadi menurut KSN lagi, dia menggesa Perbadanan Produktiviti Malaysia ni atau MPC ni untuk meningkatkan usaha tentang perkara ini. Jadi bila saya dapat tahu bahawa unit behavior insight ni telah pun diwujudkan di MPC pada awal tahun 2020, dan sebenarnya MPC telah pun menggerakkan inisiatif dan mengaplikasikan kaedah behavior insight ni dalam pengubalan dasar awam sejak awal tahun 2020 lagi. Sebab tu banyak webinar yang telah dilaksanakan, dan saya kebetulan saya tak tahu, mungkin nasib saya pada bulan awal tahun lepas tiba-tiba ada masuk dalam Gmail saya link untuk menghadiri webinar di MPC ni. Jadi saya pun tekan link tu, dan setiap kali webinar MPC tentang behavior insight, dia jemput saya join sekali. Jadi orang kata untuk saya meningkatkan dari segi pengetahuan lah berkaitan dengan behavior insight ni. Jadi behavior insight ni dia katakan boleh telah pun dibuat conference yang
yang begitu detail pada 23 Mac 2021 dengan tema Behavior Insight memacu penyampaian dasar awam yang cekap. Jadi kita boleh ambil dari segi tentang aplikasi ataupun inisiatif Behavior Insight ni dalam kita punya kerja buat kita pada hari ini, dan insya-Allah dia Behavior Insight ni dia boleh memacu lagi kecemerlangan organisasi khususnya di peringkat IPG dan seterusnya di peringkat Kementerian Pendidikan kita. Dan kalau kita lihat Behavior Insight ni dia telah pun dilaksanakan di merata dunia lah dan kalau ikut dalam buku yang saya baca yang berkaitan dengan Behavior Insight ni, dia bermula pada 2010 tu dah wujud. Buku ni 2010 tu dah wujud dan 222 negara telah pun terlibat, dan Malaysia dia hanya buat secara khusus pada tahun 2020. Dan kalau kita lihat Singapura telah pun banyak menerapkan Behavior Insight dalam sektor awam dan juga sektor swasta mereka. Dan ini adalah keterlibatan negara-negara dalam menggunakan kaedah ataupun pendekatan Behavior Insight dalam menggubal polisi ataupun dasar sesuatu perkara. Dan kita lihat Michael Hawes kata an approach Behavior Insight ni, apa dia Behavior Insight? Dia kata dia adalah an approach that applies evidence. Jadi itu yang kita nak di situ Jadi Behavior Insight of the conscious and unconscious. Sama ada secara sedar ataupun tak sedar. Jadi dia di situ pendekatan yang mengaplikasikan atau menggunakan bukti tingkah laku manusia itu sendiri sama ada secara sedar atau tak sedar terhadap isu-isu praktikal dan menilainya dengan sedapat mungkinlah, sebaik mungkin. Jadi dengan kata lain, Behavior Insight ni merujuk kepada proses manusia membuat keputusan dan bagaimana keputusan tersebut menghasilkan sesuatu tingkah laku. Jadi tingkah laku ini dia terhasil bukan sahaja memberi kesan. Tingkah laku yang dihasilkan tu bukan sahaja memberi kesan kepada individu terbabit, malah boleh juga memberi kesan kepada polisi awam secara keseluruhannya. Simple contoh kita katakan jika seseorang mengamalkan pemakanan yang tidak sihat secara berterusan, makan apa saja dan sebagainya, maka kesan negatif dia dari tingkah laku makan yang orang kata tak amalkan makanan healthy food ni, maka dia akan menjejaskan kesihatan beliau. Tetapi bukan saja kesihatan beliau, tetapi dia juga menjejaskan kepada pihak yang lain, khususnya untuk penyediaan perkhidmatan kesihatan yang perlu merawat dia, bagi obat lagi dan sebagainya kerana ditimpa penyakit sebab kita tak urus makanan kita dengan baik. So bila keadaan itu berlaku, bukan saja Kementerian Kesihatan khususnya, jadi dia juga memberi mengakibatkan meningkatnya perbelanjaan. Jadi belanja untuk settle problem disebabkan mengamalkan makanan tidak sihat ni menyebabkan kos perbelanjaan kerajaan meningkat, khususnya dalam sektor perkhidmatan. Sedangkan duit tu sendiri boleh kita gunakan di tempat lain yang lebih memberi manfaat, membina sekolah yang lebih bagus, buat tabik urus yang lebih bagus dan sebagainya. Dan kesannya juga pembayar cukai yang terdiri daripada rakyat kita semualah boleh kena menanggunglah orang kata peningkatan kos tersebut. Jadi kesan daripada tingkah laku kita ni, dia memberi bukan saja kepada diri sendiri, tetapi dia memberi kepada orang kata keseluruhan dia punya kesan keseluruhan kepada semua orang lah, senang cerita semua orang. Okey, seterusnya slide saya nampak ke terpadam? Nampak slide Okey, seterusnya saya yang tak nampak slide kat sini.
Okey, seterusnya kita lihat kepada okey. Seterusnya dalam kita apa ni orang kata itulah yang dimaksudkan dengan behavior insight bila kita melaksanakan apa ni orang kata sesuatu tingkah laku, dia bukan saja memberi kesan kepada diri kita sendiri tetapi juga dia memberi kesan kepada kepada orang ramai. Jadi itu yang dimaksudkan dengan behavior insight. Secara ringkaslah saya bagi bagi ruang untuk perbincangan maksud behavior insight dan bagaimana dia berlaku. Sebenarnya kalau ikut di UK pada tahun 2016 dia telah pun melaksanakan satu penyelesaian masalah kepada unhealthy food ni. Kalau ikut tindakan biasa, dia telah pun kita increasekan dia punya tax, maka makanan itu akan jadi mahal, maka mungkin berkurangan dari segi orang yang mengambil makanan tersebut, makanan yang tak healthy ni. Tapi sebenarnya dalam penyelesaian behavior insight ni, dia memberi satu garis panduan untuk mempengaruhi konsumer, mempengaruhi ni bagaimana dia menggunakan orang kata penyelesaian yang sedikit berbeza. Jadi dia gunakan bagi dia bukan kepada rakyat tetapi kepada pengeluar soft drink untuk mengurangkan syugar dalam kandungan dia. Kerajaan dia bagi tahu kalau pengeluar tu mengurangkan 5 gram gula syugar dalam setiap 100 ml, maka teks akan dikurangkan. Tetapi kalau kandungan gula dalam soft drink tadi melebihi 8 gram syugar per 100 ml, maka teks akan ditingkatkan. Jadi di sini pengusaha ni telah pun reformulate, maknanya dia telah pun membuat formula bagaimana nak mengurangkan gula dalam minuman yang dikeluarkan. Jadi di sini secara automatik bila customer ataupun rakyat ada pilihan dan bila dia pergi dia akan ambil, maknanya bila dah banyak yang kurang gula, automatik pengurangan pengambilan gula tu berkurangan. Dan setelah setahun daripada 2015 2018 maknanya dalam 3 tahun penggunaan gula boleh dikurangkan, jatuh kepada 50%. Maknanya kesan kepada bagaimana behavior insight ni boleh menyelesaikan masalah pengambilan gula yang berlebihan dalam kalangan rakyat di UK. Jadi itu antara contoh yang boleh kita lihatlah dan boleh kita apply dalam kita punya urus takbir di peringkat yang paling bawah dulu sebelum kepada polisi yang lebih tinggi lah, dalam dasar atau polisi yang lebih tinggi. Okey, saya kembalikan kepada Icha, moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wan atas penjelasan yang jelas tentang behavioral insight dengan menggunakan contoh yang saya rasa dekat di hati, terutama saya kan. Terus saya rasakan saya di antara penyumbang kepada peningkatan teks dan kos pembelanjaan negara. Saya akan cuba amalkan Doktor ya, behavioral insight dalam pengurusan saya pula. Dan kita sekarang ni hadirin lebih jelas dengan behavioral insight tu adalah satu proses manusia membuat keputusan dan bagaimana keputusan itu menghasilkan tingkah laku yang seterusnya, Doktor ya. Okey, dengan penjelasan. Baca cerita dia Icha dia kalau kita pergi masuk ke restoran ke apa kan, dia kata biasa katakan waiter tu tunjukkan kita menu dessert. Tapi bila behavior insight ni kita dah implement dalam kita punya budaya kita yang budaya unconscious, nanti saya akan terangkan nanti.
kita kan tak apa saya minta cup of tea ataupun cup of coffee. Jadi kita tak pandang pun menu dessert tu. Wow. Jadi Maksudnya ni yang tak misi untuk tergoda lah, attention tu tak tak tergoda. ada. Itu cara dia lah. Saya tak faham sangat lah dalam ni. Okey, teruskan. Tapi jelas doktor. Kira dengan penjelasan Dr. Wan berkenaan invariant insight tadi memang sangat tepat doktor pada masanya agar kita dapat sama-sama menerapkan dalam perancangan peringkat IPJN juga dan juga peringkat IPG Campus tentang penerapan behavioral insight tersebut. Baiklah doktor. Kita rasa kita teruskan lagi. Saya rasa semakin teruja nak tahu lagi tentang behavioral insight ni, semakin menarik. Jadi kita terus kepada persoalan ni kita yang seterusnya doktor ya. Bagaimana terputus. Boleh diamalkan dalam tadbir urus di peringkat pemimpin pertengahan. Pemimpin pertengahan macam yang doktor sebut tadi, middle leader team, MLT. Siapa yang tergolong di situ doktor? Okey doktor. Okey. Saya sambung. Okey. Bila bercakap hilang denyut saya punya tempat suntikan saya. Semangat. Okey. Dia sebenarnya macam yang saya ambil sedikit yang Dr. Azman yang webinar yang lepas 2021, Dr. Azman pengarah IPG Campus Pulau Pinang. Dia katakan organisasi cemerlang ni dia adalah keseimbangan antara keperluan organisasi untuk capai sasaran dan juga keperluan sumber manusia untuk bekerja dengan bebas, baik dan juga lebih kreatif. Jadi itu akan menghasilkan organisasi yang cemerlang. Jadi bagaimana behavior insight ni boleh kita amalkan dalam tadbir urus di peringkat pemimpin MLT di peringkat pemimpin pertengahan. Jadi behavior insight dia meneliti bagaimana cara manusia berfikir. Meneliti bagaimana cara manusia berfikir dan juga bagaimana cara berfikir ni dia memberi implikasi cara berfikir terhadap individu terbabit dan juga implikasi terhadap polisi awam. Jadi itu yang kita maksud. Jadi secara umumnya pemikiran manusia ni secara umumlah semua orang tahu ni dia ada dua. Yang pertama sistem automatik dan yang kedua sistem deliberatif. Jadi sistem automatik ni dia sistem yang mengambil kira apa yang hadir di fikiran secara automatik. Kita tak perlu banyak usaha, kita tak perlu cuba nak kaitkan dengan itu, ini, dengan perkara lain dan dia bersifat intuitif, rasa. Jadi keputusan atau pilihan yang kita buat melalui sistem ni, manusia ni, pilihan yang dibuat oleh manusia melalui sistem ni seringkali berlaku tanpa sedar. Contoh yang paling simple, kalau kita pakai baju, untuk kita butangkan baju kita, adakah kita perlu berfikir, macam mana nak butang, masuk dalam lubang ni macam mana? Tak. Dia secara automatik kita dah tahu, butang baju. Tak payah fikir pun, tak payah banyak usaha pun. Sama juga macam kita nak pakai kasut kan, pakai kasut kanan, pakai kasut kiri. Jadi kita tak perlu berfikir macam mana. Sama juga macam bayi kalau dia nak menyusu. Tak perlu fikir pun benda tu. Jadi automatik dia akan buat secara automatik. Dan dari dalam sistem pemikiran manusia yang kedua, slide yang sistem pemikiran manusia. Slide ni. Okey. Sorry, gangguan teknikal sikit. Okey. Biasa doktor, dia biasa bila kita dalam online ni dia gangguan teknikal dia. Okey, jadi sistem yang kedua, sistem deliberatif ni dia merujuk kepada sistem berfikir yang disengajakan, deliberatif kan. Jadi di dalam sistem ni manusia mengambil kira pelbagai faktor sebelum kita buat keputusan. Jadi sistem ini memerlukan lebih usaha, ada banyak penakkulan, lebih bersifat reflektif, merujuk dan sebagainya. Contoh kalau kita nak beli rumah lah kalau kita nak beli rumah, kita tak simply beli, beli tanpa fikir, tapi kita tengok lokasi dia, tengok design dia, tengok harga dia dengan kemampuan dia, mampu ke kita nak beli kan. Jadi sebelum beli tu banyak faktor yang kita fikir. Banyak perkara sebelum kita membuat keputusan. Dari choice memang di tangan kita, tapi kita tak secara automatik.
Jadi dengan ilmu pengetahuan tentang cara berfikir manusia ni, jadi behavior insight membolehkan penggubah dasar untuk merangka dan melaksanakan dasar atau inisiatif bersesuaian dengan lebih berkesan. Macam gitulah sebagai sebagai pemimpin pelapis, apabila kita memahami cara berfikir anak buah kita, cara berfikir manusia ni sendiri, jadi kita boleh melaksanakan tugas kita dalam di bawah subordinate kita dengan lebih berkesan, dengan lebih happy, dengan lebih bebas dan lebih kreatif. Jadi kita mengambil kira kecenderungan manusia itu sendiri untuk menggunakan sistem berfikir dia secara automatik. Jadi behavior insight menyarankan agar sesuatu dasar atau inisiatif yang dirangka mestilah memudahkan, menarik, mengambil kira faktor sosial dan juga dilaksanakan secara tepat pada masanya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan inisiatif behavior insight ni, subordinate kita atau orang di bawah kita, dia akan melakukan tu dengan mudah, dengan menarik secara ni, dan juga dia mengambil kira faktor sosial dan juga dilaksanakan timely secara tepat pada masanya. Contoh yang paling mudah kalau kita lihat, dia punya ni kerangka yang dibina oleh OECD dan juga di dalam buku Behavior Insight Michael Halls ni, dia menyatakan bahawa digunakan model, ini model yang digunakan, jadi menggunakan model ini, dan saya sekarang tengah gunakan model ni untuk beberapa perkara lah dalam urus tadbir saya sebagai pemimpin pelapis. Model EAST ni, model EAST iaitu easy, attractive, social dan timely. Mengikut Survey All Act All, dia kata if you want to encourage a behavior, make it easy, attractive, social and timely. Jadi bagaimana yang dikatakan sebagai sesuatu yang mudah, make it easy. Contoh, saya akan bagi beberapa contoh yang saya cuba aplikasikan dalam pengurusan tadbir urus di peringkat KTI, tapi result belum dapat lagi, jadi tak boleh bagi result kan sebab tengah baru dilaksanakan. Ingat nak bentang masa SCTLD tak sempat sebab result tak sempat keluar. Jadi make it easy, dia memanfaatkan kelemahan yang ada. Maksudnya kita gunakan harness the power of default. Maksudnya kita gunakan kekurangan, kelalaian kita mungkin, kelemahan kita tu sebagai sesuatu yang kuat yang kita boleh manfaatkan, dan kita kurangkan faktor-faktor yang merumitkan. Subordinate kita tak suka benda-benda yang susah. Perkara yang perlu kita mudahkan, dan message mestilah simply message. Maknanya message yang mudah, jelas dan juga signifikan. Itu sangat penting dalam kita membuat keputusan dalam kerangka EAST tadi. Kemudian yang kedua, tindakan kita dalam behavior insight ni, dia mestilah make it attractive. Sesuatu yang menarik. Jadikan sesuatu yang menarik, sebab menarik ni dia orang kita ni, kita mudah cenderung untuk melakukan sesuatu yang menarik. Jadi cara kita mungkin kita gunakan benda yang menarik perhatian dia lah, walaupun kita tak memberi inisiatif, tapi dia sesuatu yang menarik. Dan kita mungkin boleh juga sikit memberi dengan reka bentuk ganjaran lah, sedikit ganjaran. Itu pun dah cukup. Macam sekarang STLD, siapa ada pembentang terbaik, dia ada RM500. Itu sebenarnya adalah make it attractive. Maknanya kalau kita gunakan behavior insight, maknanya orang memang suka. Dalam pendaftaran free, bentang kertas kerja free. Lepas tu boleh attract orang lagi dengan pembentang terbaik dapat hadiah, kertas kerja terbaik dapat hadiah. Jadi itu yang dikatakan sebagai make it attractive. Kemudian make it social. Jadi kita untuk kita melaksanakan model EAST ni,
kita perlu melaksanakan dalam suasana yang kita boleh bagi tahu. Sebenarnya kita tunjukkan bahawa semua orang bertingkah laku macam ni. Maknanya nak tak nak. Saya bagi contoh nanti dekat bawah nanti tentang PDPR contoh. Maknanya pelaksanaan pembelajaran di rumah. Bukan lagi di kampus. Tapi kita tak boleh meronggot. Susahlah apa sebab semua orang. Jadi make it social. Jadi kita kena bagi tahu kepada subordinate kita bahawa benda ni adalah lazim dan dia dilaksanakan oleh semua orang. Jadi kita gunakan kekuatan rangkaian kita untuk kita eratkan kita punya sosial hubungan kita dalam tindakan kita. Dan kita juga boleh membina jaringan untuk melaksanakan yang lebih baik atau menghadapi cabaran-cabaran ni. Dan dalam masa yang sama kita kena dorong subordinate kita untuk memberi komitmen secara sukarela untuk membantu rakan-rakan yang lain. Jadi itu yang dikatakan sebagai lock ourselves, maknanya kita kunci diri kita, maknanya kita bagi orang kata dorongan untuk dia melakukan sesuatu yang lebih bersifat sosial lah. Jadi itu make it social. Jadi dengan cara itu dia akan menerima orang kata perubahan-perubahan dengan lebih bagus. Kemudian make it timely, iaitu kita macam sekarang lah bila kita sebut tentang PDPR dalam masa COVID-19. COVID-19, maka dengan dia memang time yang betul untuk kita apa problem dia ketika PDPR mungkin di kampus-kampus tentang penguasaan kompetensi pensyarah menggunakan tool ataupun digital ataupun apa saja alat yang membuat PDPR mereka lebih menarik, mudah dan juga boleh tariklah pelajar-pelajar kita supaya tak bosan. Jadi di sini dia adalah masa yang tepat. Jadi katakan isu kita adalah kompetensi pensyarah dari segi penggunaan ICT rendah. Jadi apa dia punya, jadi kita tengok sebab tu dia ada, nanti kita cerita tentang bagaimana kita nak kena pasti masalah isu ini dalam konsep behavioral insight ni. Jadi waktu sekarang work from home dan sebagainya tu adalah masa yang tepat bagaimana kita mengurusnya dari segi takbir urus kita lah. Jadi itu adalah jadi ini adalah framework berkaitan dengan pelaksanaan behavioral insight. Saya ambil dari segi saudara Azif Zahirin dalam webinar dia pada yang saya sertai dan juga source dari OEDC pada tahun 2019. Digunakan perkataan basic behavior analysis, strategies, intervention dan juga change. Jadi kita apabila kita melakukan sesuatu, katakan kita nak katakan contohnya dalam BDR, bekerja dari rumah. Jadi kita kena identify dulu behavior dia melalui apa, brainstorming, behavior reduction, behavior priority, SMART goal, kemudian proses mapping kita buat. Lepas tu kita gunakan conduct, kita uruskan kena analisis kita melalui ABC. ABC, attention, belief, change dan juga decision. Kemudian seterusnya, seterusnya design note dan juga model is yang saya ceritakan tadi, make it easy, make it attractive, make it social dan juga make it timely. Okay. Seterusnya test intervention, kita test melalui testing tadilah, kemudian kita ambil random control trial RCT, kemudian target explore,
explore, solution, try, test lah. Lepas tu kita implement change, iaitu berkaitan dengan evaluate, analysis and test, kemudian mesh, identify, BI with policy content. Jadi itu semua lepas tu kita akan laksanakanlah bagaimana sesuatu itu berlaku. Jadi macam contoh di BDR, kita lihat dia punya katakan example work from home ataupun BDR, bekerja dari rumah. Apa problem kita bekerja dari rumah? Jadi identify apa problem dia. Productivity tak jalan. Ya ke productivity? Bagaimana kita nak selesaikan? Jadi apa dia behavior, what are the behavior drivers? Apa data yang kita ada? Apa bukti yang ada bahawa dia tidak productivity? Dan apa yang data ini kita kata self control, kita boleh self control. Maknanya subordinate kita boleh kawal diri untuk melaksanakan BDR dengan mungkin kita buat kita pun design lah mula atur strategi. Kita design kita punya intervention kita melalui apa. Dan kita ada senarai semak, kita ada senarai semak dan sebagainya. Jadi kita dengan mungkin kita ada weekly daily planner, mungkin dengan kita gunakan list, mungkin kita gunakan progress update kerja, report, reminder. Tadi kita cerita tentang simply message tadi kan, reminder, kita ada deadline kalau kita buat kerja. Itu semua adalah perkara-perkara yang kita boleh kawal dan mungkin di situ dia buat secara tanpa sedar. Maknanya bila dia masuk je kerja, itu yang dia buat. Jadi itu yang dimaksudkan dengan inilah. Sama juga dengan PDPC, kalau kita lihat dia boleh melaksanakan dengan bagus apabila kita telah pun identify kita punya strategi, apa yang kita nak buat dan apa dorongan yang perlu kita laksanakan, dan melalui model EAST apa yang kita rancang. Jadi itu semua boleh kita laksanakan dalam tadbir urus sebagai pemimpin pelapis dengan kapasiti kita sebagai pemimpin pelapis. Kita tak boleh arah, sebab arah tu pengarah aja. Kita sebagai pemimpin pelapis, kita kena ada satu strategi yang membolehkan subordinate kita melaksanakan dengan sukarela lah kalau kita cerita, tetapi dia enjoy dalam melaksanakan tu. Dan itu bila pelaksanaan itu datangnya good governance kan, tadbir urus yang kemanusiaan tadi tu. Jadi itu sebenarnya dia berkait antara satu sama lain bila kita melaksanakan behavior insight ni dalam kita punya tadbir urus kita. Contoh yang paling simple saya lihat tentang EXA, 2 minggu atau 3 minggu lepas kita ada pelancaran besar-besaran EXA secara online di peringkat KTI. Dan kita boleh lihatlah EXA ni, kalau Icha tengoklah setakat mana berjayanya EXA yang telah pun kita war-warkan daripada awal dulu sehingga ada kita punya EXA baru kita tentang pembudayaan korporat EXA. Tentang ekosistem kondusif sektor awam dengan pembudayaan korporat. Jadi setakat mana kita berjaya sebenarnya, dan sebenarnya kalau saya pun akan buat behavior insight tentang EXA sebab sedang elok dia dilancarkan. Saya dengan mungkin dengan Puan Hajah Halimah kalau didengar, saya akan buat tentang pelaksanaan inisiatif behavior insight dalam melaksanakan EXA di kampus Temenggong Ibrahim. Dan kalau kita lihat mungkin kita boleh pusing lah kita punya pejabat kita adakah EXA. Dan sebenarnya dalam behavior insight ni macam yang saya jelaskan tadi, pelaksanaannya sehingga dia tak terasa. Maknanya di luar sedar. Maknanya bila nak balik dia automatik. Dia akan kemas dia punya meja dia, okey, dah kemas bawa dia balik. Bila dia ambil barang, dia akan letak kat situ semula. Bila dia ambil file diary yang ada, dia letak kat situ semula. Bila barang peribadi, letak di laci yang ketiga. Bila barang dokumen, letak di laci yang kedua. Dia sehingga dia macam dah jadi budaya. Jadi itu yang kita nak dalam pelaksanaan ni. Jadi kalau kita lihat masuk di pejabat-pejabat, bukan Kementerian Pendidikan saja pun, pejabat-pejabat mana, jadi EXA ni sehingga kita keluar
buku panduan EXA dan saya ingat unit komunikasi korporat dalam dia punya kita punya email kan selalu sebutkan minggu ni tentang EXA di pantry, EXA di di office, di untuk susunan file dan sebagainya. Sentiasa ada, tapi sejauh mana kita nak memastikan bahawa EXA ini dilaksanakan oleh subordinate kita. Jadi itu sebenarnya peranan pemimpin pelapis. Kalau pengarah ke rektor dia tak larat tu, dia bukan cerita dia tu. Jadi pemimpin pelapis boleh mendorong subordinate dia untuk melaksanakan EXA sekecil di peringkat pejabat office dia, bilik kelas dan juga seterusnya ke pejabat-pejabat lain. Jadi itu dari segi pelaksanaan bagaimana behavior insight ni boleh dilaksanakan di ini. Jadi timely yang saya bagi tahu tadi tu COVID-19 perspektif behavior insight. Kalau kita tengok semalam saya sempat 27 Julai kita ada 16,117 kes baru. Jadi ini adalah time yang tepat untuk kita laksanakan, untuk kita tingkatkan sebenarnya kompetensi guru-guru pensyarah-pensyarah dalam bidang ICT lah, dalam bidang ICT, dan juga meningkatkan sebenarnya dari secara tidak langsung integriti kita. Sebab BDR ni sebenarnya dia boleh meningkatkan integriti kita dari segi kita melaksanakan tugas kita sama ada secara betul daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 atau 7.30 hingga 4.30. Adakah betul? Jadi itu juga adalah timely untuk kita tingkatkan dari segi nilai-nilai sebenarnya untuk pelaksanaan BDR di rumah, ialah BDR bekerja dari rumah atau work from home. Jadi itu untuk setakat inilah. Panjang tu sebenarnya. Sebenarnya kalau nak cerita panjang, contoh ni panjang sebenarnya. Saya dah cut dia punya dia punya PowerPoint tu supaya tak ni. Okey. Terima kasih Doktor sekali lagi. Sekali lagi Dr. Wan berjaya membawa kita kepada kefahaman yang mudah dan jelas dan menyeronokkan menggunakan contoh-contoh yang senang difahami dan dikaitkan dengan kehidupan seharian kita. Rupa-rupanya Dr. Wan memang telah menerapkan konsep behavioral insight dalam kita punya sesi webinar kita pada kali ini. Kita rasa menarik Doktor, rasa seronok, rasa jadi model EASE itu diguna terus dalam kita punya sesi webinar ini. Easy, mudah, atraktif. Lepas tu sosial, kita rasa terjalin antara satu sama lain dan juga timely, bertepatan dengan suasana, dengan situasi sekarang. Tahniah Doktor, hebat. Saya rasa seronok, semakin seronok saya ni nak mendengar lagi apa perkongsian Doktor tentang behavior insight, dan juga kita dapat dengan jelas daripada Doktor tadi menyebutkan tentang golongan kita, iaitu ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit di peringkat kampus dan juga ketua panitia, ketua jabatan di sekolah-sekolah. Jadi itu adalah kumpulan yang menjadi pimpinan yang boleh melaksanakan, menjayakan, membudayakan behavior insight di dalam pengurusan takbir kita. Dan juga kita dapat lihat Dr. Wan juga share tadi framework pelaksanaan behavior insight yang berstruktur dan juga mudah difahami bagi memastikan pelaksanaannya berkesan. Terima kasih Dr. Wan, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa rakan-rakan dalam sidang hadirin kita hari ini, penonton mesti dah nampak jelas, rasa macam seronok nak laksanakan behavior insight ini. Tahniah Dr. Wan. Okey. So jadi saya alu-alukan juga lagi kehadiran rakan penonton, kehadiran peserta-peserta dalam sesi webinar kita pada kali ini. Seronok saya nak berkongsi, tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, berkenaan dengan saya share buku yang kita boleh baca secara lebih
lebih mendalam, deep lagi berkaitan dengan behavior insight for education. Sebenarnya bagus sangat buku ni. Saya tak boleh nak ulas lagi sebab dia sangat panjang. Kalau ambil satu-satu dia macam orang kata terlompat-lompat. Tapi sebenarnya dalam buku ni, kalau dari segi dalam kita punya area lah pendidikan ni, dia sebenarnya dia ada tiga poin penting lah, tiga fokus lah berkaitan dengan behavior insight at home. Bila kita berada di rumah, macam mana ibu bapa boleh membantu kanak-kanak tersebut untuk develop positive thinking pattern. Jadi kita boleh lihat, kemudian kita boleh membantu juga pelajar untuk develop strategies to success. Jadi di sini dia tunjukkan bagaimana cara-cara kita boleh tumpukan berkaitan dengan behavior insight ni di rumah. Yang kedua, behavior insight in the classroom. Jadi kita macam tadilah atraktif. Jadikan classroom tu tempat yang selamat, tempat yang seronok, tempat yang kondusif. Kemudian kita membantu juga pelajar-pelajar kita, terutama bakal-bakal guru ni, untuk think deeply sesuatu perkara tu. Dan seterusnya, behavior insight for school management ataupun untuk di peringkat pengurusan, kita punya bagaimana kita boleh tingkatkan kesedaran ataupun kefahaman behavior insight ni pada pemimpin, kemudian retaining teachers, dan juga kita bagaimana nak melibatkan diri dalam perceptive behavior insight ni dalam kita punya pendidikan. Jadi buku ni saya suggest lah, sangat bagus. Di samping buku ni saya order dengan Amazon sebab saya jenis orang lama, dia conteng nak buku juga. Jadi nak buku juga. Kena ada kitab juga. Betul. Ini murah je, RM15.95 US lah. US, tapi bila dah post lagi mahal shipping dia, lagi mahal post dia. Jadi tapi tak apa. Jadi itu antara yang saya boleh share lah untuk meningkatkan kita punya kefahaman kita berkaitan dengan behavior insight ni. Okay. Terima kasih Dr. Wan. Okey, hadirin sekalian, saya suka menarik perhatian hadirin sekalian berkenaan dengan QR code kehadiran. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengesahkan kehadiran melalui QR code yang disediakan di akhir sesi webinar ini dan juga melalui pautan kehadiran di bahagian penerangan laman YouTube ini nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, simpan dulu soalan. Saya tahu dah bertambah soalan, dah semakin bertambah-tambah tu Dr. Wan. Semuanya dah semakin seronok nak dengar lagi. Tak apa, soalan tu boleh email, tak apa, saya jawab. Boleh email juga. Tengok Dr. Saya Wan punya ni dah berpeluh lah tangan saya. Mengamalkan behavior insight ni. Tengok, boleh email kan. Mudah Dr. Wan. Okey Doktor, kita terus lagi Doktor. Kita nak tahu lagi yang boleh dikongsikan pada kita pada hari ini bersama-sama dengan warga maya kita pada pagi ni. Kita nak tahu apakah cara Doktor untuk memastikan behavior insight ini dapat dilaksanakan dengan terancang dan sistematik dalam kalangan pemimpin pertengahan. Okey, tadi doktor dah tunjuk framework. Okey, kira tengok macam mana lagi, apakah kaedah-kaedah, cara-cara yang doktor boleh share lagi pada kita untuk mudah faham lagi untuk pelaksanaan ini. Silakan Dr. Wan, silakan. Okey, terima kasih sekali lagi Cha. Okey, sebenarnya setelah kita melaksanakan, betul. Kenapa tak ada? Betul. Okey, setelah kita melaksanakan behavior insight berdasarkan kepada satu basic tadi, basic iaitu tentang dan juga seterusnya yang berkaitan dengan ease tadi, kemudian kita boleh lihat bagaimana behavior insight ni dilaksanakan di peringkat pemimpin pelapis, MLT lah. Jadi berdasarkan kepada dua model atau dua cara tersebut,
Jadi kita boleh gunakan kalau di apa ni di UK digunakan response untuk checklist behavior insight, checklist. Dia Dr. ada Wan, mungkin kita rasa ada apa tu slide tu macam terhenti, mungkin boleh diteruskan. Okey, tak apa. Okay. Jadi yang ni yang okey. Yang ni yang akhir. Ini yang saya cerita berkaitan dengan respon ni berkaitan dengan checklist bagaimana pelaksanaan behavior insight oleh Paul Dolan. Dia memberi satu guide, garis panduan, iaitu dia ada 8 perkara atau checklist yang boleh kita buat semakan. Okey, yang 8 tersebut, yang pertama ialah resipien. Maknanya siapa target audience kita. Kalau kita kata nakkan pensyarah, maka itu adalah target kita. Yang pertama, checklist kita. Ada tak? Ada tak target kita? Okey, kemudian apa dia punya respon, maklum balas daripada target tersebut? Okey, di mana kita nak laksanakan sender? Di mana kita nak buat? Apa dia punya best strategi, best messenger yang kita nak sampaikan pada audiens tersebut. Kemudian pain point, kalau kita siapa yang suka tengok apa ni dia punya show, talk show tentang pain point ni, kita tengok apa dia perkara-perkara yang cabaran-cabaran yang boleh kita lihat ketika kita buat target audience kita. Kemudian peluang. Kita tengok peluang, checklist ada tak peluang-peluang yang kita boleh kita lihat. Seterusnya dorongan kendiri, kemudian ada tak kita punya consequence, akibat, dan juga kita tengok dari segi evaluate, penilaian kita. Itu adalah 8 perkara. Dan untuk best practice-nya, kita tengok yang pertama kita kena lihat adalah pemahaman yang jelas mengenai isu yang kita ataupun masalah. Katakan kalau kita cerita tentang COVID-19, tadi saya cerita tentang PDPR. Apa sebenarnya isu? Adakah isu PDPR itu sendiri atau isu kompetensi pensyarah yang tidak menguasai ICT? Adakah isu tentang coverage, contoh data pelajar? Kita juga kena pasti betul. Yang tadi kita lihat daripada kerangka yang saya tunjuk tadi tentang kita kena brainstorm tu tadi, brainstorming tadi. Okey, kemudian kita tengok kita kena ada etika ataupun kena mematuhi etika ataupun panduan yang sedia ada. Kita kena buat panduan bagaimana kita nak mengurus kita punya behavior insight tersebut. Kemudian kita kena rujuk best practice kita kena rujuk garis panduan yang berkaitan. Kalau kita dah buat garis panduan, kita kena rujuk garis panduan berkenaan. Seterusnya kita kena ada budaya eksperimen culture, maknanya budaya mengamalkan budaya eksperimen. Cuba buat kalau tak ni kita ni lah, macam kita buat kajian tindakan kan, cuba. Kemudian seterusnya penambahbaikan berterusan. Penambahbaikan berterusan ni kita lihat kepada feedback yang kita dapat, baru kita boleh lihat adakah behavior insight kita boleh laksanakan dalam tadbir urus kita. Itu adalah checklist yang kita boleh laksanakan, yang mungkin kita boleh lihat berdasarkan kepada, sebenarnya kalau nak cerita panjang lagi, sebenarnya dia ada kerangka dia yang kita kena susun. Kalau kita hands on banking seronok. Macam mana kita come up with issue atau problem, lepas tu kita brainstorm dengan ramai-ramai dalam satu kumpulan, lepas tu kita cari, kita buat analisis, kita buat intervensi dan juga seterusnya data-data yang ada. Jadi itu adalah bagaimana kita memahami tingkah laku manusia berdasarkan kepada yang saya cerita tadi tentang sistem pemikiran dia yang membantu kita proses dia membuat pilihan dengan choice dia sendiri. Dia punya pilihan dia sendiri, bukan kerana paksaan dan sebagainya. Itu yang datangnya dia tidak enjoy ketika dia melaksanakan tugas ataupun aktiviti yang kita telah rangka untuk mereka. Jadi itu adalah kita boleh lihat, dan di situ kita boleh buat checklist
dan kita boleh tanda dan kita boleh buat penambahbaikan. Jadi itu antara yang ringkas lah yang saya bagi tahu berkaitan dengan bagaimana kita nak lihat dia punya lagi doktor, mungkin dia tak bergerak ke macam mana slide tu doktor, ada. Ini dah slide yang akhir ni, cadangan. Okey. Bukan, maksud saya bukan itulah doktor ya. Dia tak bergerak tadi, ada yang kira bertanya kan, tak bergerak macam sama dia tunjuk dekat bahagian buku tu kan. Biasa dia kalau dalam online ni, kita buat online dia biasa berlaku macam tu, mungkin ada. Tadi terlepas je, sekejap dia keluar, tak tahu kenapa. Kejap-kejap dia Baik keluar. ada tim teknikal kat sini, Puan Farah. Setia menunggu saya kat depan. Tahniah teknikal IPG Temenggung Ibrahim. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor, rasanya memang saya nak mencatat. Kita dah lebih 1 jam dah habis 1 jam. Hampir 1 jam dah kita bersiaran secara dalam talian ni doktor. Bila saya nak mencatat, nak merekod apa yang doktor sebut tadi sambil-sambil nak mendengar tu kan, dia jadi macam orang kata apa, tak sempat ni IPGM kena teruskan. IPGM mesti menyambut perkara ni untuk dibuat hands on, bengkel-bengkel secara dalam talian kepada kita semua doktor. Saya buat seorang-seorang pun seronok, buat ramai-ramai lagi seronok. Lagi seronok, betul. Bila kita sharing, berkongsi beramai-ramai, buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan rasa lebih excited dan lebih faham, mudah faham benda-benda macam ni bila kita buat ramai-ramai. Okay, so jadi apa yang dapat kita simpulkan tadi, adanya best practices dalam behavior insight dan juga 8 strategi ya tadi doktor. 8 langkah untuk semak. 8 langkah. Ya, saya. Okey, nanti kita harap perkara ini dapat lagi diperincikan untuk bengkel akan datang oleh Dr. Wan kita. Okey doktor, kita terus kepada, kita pun hampir dah 1 jam. Kita nak kepada soalan kita yang seterusnya. Apakah yang manfaat? Bila kita dah tahu, kita dah dengar strategi, kita dah dengar siapa sasaran kita apa semua, apakah manfaat? Kita nak tahu manfaat yang boleh diperolehi dari amalan behavior insight kepada pemimpin pertengahan ni doktor. Silakan doktor. Okey, manfaat kita adalah ini cadangan ni belum lagi. Kita sebut manfaat dulu. Manfaat yang kita boleh laksanakan dalam kita behavior insight kepada pemimpin pertengahan ini MLT ni, dia yang pertama sekali dia mengurangkan beban pengawaslian. Kita kurang beban pengawaslian. Tak ada nak cek selalu. Kalau BDR tu telefon, awak kat mana? Kat pasar ke? Dapat report dan sebagainya. Tapi bila kita dah ada macam tadi kan weekly plan, kita ada progress kerja dan sebagainya, ada integrity di situ, ada self control di situ, maka kita kurang beban pengawaslian. Jadi yang kedua, kita meningkatkan kadar pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan. Maknanya subordinate kita dia akan menjadi lebih bertanggungjawab, lebih berintegriti dalam melaksanakan peraturan-peraturan, dan juga yang ketiga ialah memudahkan pematuhan. Maknanya tak perlu kita marah dan sebagainya sebab dia buat dalam keadaan yang bebas, enjoy dan sebagainya. Macam kita beritahulah strategi PDPR, kita tak point kan mesti buat ini, tapi dia bebas choose the way of best strategi yang dia boleh guna. Pensyarah-pensyarah kita boleh guna walau apa pun cara, yang penting kita punya penyampaian ilmu tu berlaku. Dan seterusnya meningkatkan keberkesanan sesuatu intervensi. Maknanya kita buat intervensi bila kita ada guide macam tadi ada garis panduan, ada etikanya, maka kita meningkatkan keberkesanan sesuatu intervensi. Dan of course lah bila kita meningkatkan keberkesanan tu dengan sendirinya kita kurangkan kos urus takbir kita dengan begitu baiklah. Dan untuk cadangan bagaimana kita memanfaatkan behavior insight ni dalam kalangan
tadbir urus MLT kita kena pasti behavior insight ni dan bagaimana dorongan kendiri dalam persekitaran norma baru yang kita boleh capai dan kita boleh perbaiki hasil dia. Kemudian kita juga boleh mendidik warga organisasi kita mengenai dorongan kendiri. Kita boleh bagi alat behavior insight ni kepada warga untuk kita laksanakan untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Kerana seterusnya kita boleh lihat tentang tentang meningkatkan kecekapan warga kerja untuk membuat pilihan mereka sendiri. Seterusnya kita test dan laksanakan BI untuk norma baru dalam tadbir urus kita. Jadi itu antara yang kita boleh dapatkan manfaat daripada behavior insight dalam tadbir urus kita. Mungkin kita boleh explore lebih banyak lagi dengan kita melihat contoh-contoh. Saya terpikat dengan satu contoh negara barat berkaitan dengan pembaziran makanan, sampah makanan. Bukan sampah yang biasa-biasa, sampah makanan tu. Sampah makanan tu bagaimana kalau kita lihat dalam pembentangan ekshari itu pun bertantan makanan yang dibazirkan setiap hari. Sangat banyak. Dan bagaimana behavior insight boleh, salah satu strategi yang dibuat ialah portion makanan itu sendiri. Sikit. Maknanya dia aturkan kedai-kedai makan membuat dalam portion makanan yang sedikit. Maksudnya kalau kita mi goreng RM5 tu macam tu banyaknya sepinggan, dia akan mungkin buat separuh ataupun quarter ataupun 2/3, tengoklah. Jadi dia kata kalau orang nak makan lebih beli 2. Tapi maknanya kebanyakan kita tak boleh nak, takkan kita nak pergi kedai separuh mi goreng, tak ada kan. Separuh nasi goreng duduknya sorang-sorang. Lepas tu buang. Nak makan dah memang tak termakan. Jadi antara strategi yang diguna adalah membuat portion yang kecil untuk dia saya rasa memang sangat berkesan lah cara dia bagaimana behavior. Maknanya dia dengan automatik lah. Behavior insight ni dia proses pilihan tu dia bukan secara paksa, dia secara automatik. Jadi bila keadaan begitu maka dia berjalan begitu, macam tu. Jadi portion yang sedikit maka dia boleh mengurangkan bertantan sisa makanan. Baru nak sebut perkataan sisa makanan. Dia bukan sampah biasa, sisa makanan. Maknanya yang dibuang, makanan yang dibuang. Jadi itu yang kita boleh laksanakan. Jadi sangat, kalau kita lihat contoh-contoh di negara-negara yang telah laksanakan mengaplikasikan behavior insight ni sangat menarik sebenarnya. Dan saya rasa isu tu sebenarnya banyak berlaku di negara kita. Dan dalam bidang pendidikan sendiri pun banyak berlaku. Jadi apa salahnya kita mengambil contoh dan strategi dengan kita ubah suai dengan cara dan budaya rakyat Malaysia, budaya kita, dan dengan tidak melangkaui ataupun melanggar dasar-dasar pendidikan yang telah pun kita ada. Itu antara yang manfaat yang kita boleh dapatlah. Okey, Syah. Sungguh doktor, bila doktor cakap manfaat tu rasa macam bukan setakat yang doktor listkan tu manfaat dia tu, saya yang saya dapat kutip sedikit tu antaranya mengurangkan beban kawalan seliaan tu. Dan kita pun memang tahu staf kita, diri kita sendiri pun kalau boleh, kalau bahagian kawal selia ni rasanya kita kurang selesa kan kita. Jadi bila mengamalkan behavior insight ni dia jadi macam kita terdorong sendiri untuk melaksanakan dia. Jadi kita tak ada paksaan, tak perlu arahan daripada atasan, kita rasa terdorong untuk mematuhi. Sebab itu dia meningkatkan kepatuhan kepada arahan pentadbiran, ke arahan semasa ataupun peraturan ataupun macam SOP sekarang kan doktor. Dan juga orang kata meningkatkan keberkesanan intervensi. Maksudnya sebarang cara, kaedah yang digunakan kita start.
dapat satu. Tapi lagi satu saya dapat doktor. Lagi satu bila doktor bagi contoh-contoh tu saya tiba-tiba dapat lagi satu. Dia punya manfaat. Bila kecilkan portion tu kan, ke arah boleh kita menguruskan badan kan. Kita punya beratus obesity di Malaysia pun tinggi. Betul. Portion tu kurangkan Banyak portion. dia punya manfaat sebenarnya kita boleh tengok kan. Membentuk satu environment kerja yang lebih kebertanggungjawatan kan. Sebab sekarang pun macam di hotel-hotel sekarang dah banyak buat kalau ambil makanan mesti habis. Kalau tak habis ditimbang bayar kan. Itu sebenarnya salah satu. Tapi sebenarnya kita sampai satu tahap kita tak perlu ada dendaan itu. Kalau ikut behavior insight, kita tak perlu ada benda mana dia dengan sendirinya. Budaya dia secara tak sedar, maknanya bila dia ambil makanan dia tengok perut dia dah jadi amalan. Dia daripada orang kata dah disemai dari bawah, kita dah tak perlu tunggu arahan dari atas. Kita dah bersedia. Itu tingkah laku. Itulah yang dikatakan tingkah pemikiran itu merubah pola pemikiran itu mampu merubah tingkah laku yang lebih baik. Lepas doktor punya penyampaian hari ini membuatkan saya terus rasa terconnect. Pasti Isya boleh bagi talk tentang behavior insight lagi. Faham sangat dah tu. Okay, doktor. Jadi doktor kan, so jadi saya rasa sangat seronok doktor, walaupun kita ada 4 saja soalan tetapi kita dapat rasakan benda itu dapat menerangkan secara walaupun ringkas tetapi kita faham tentang konsep behavioral insight tersebut. Jadi kalau tu saya rasa saya pun sebenarnya nak buka minda je berkaitan dengan behavior insight. Saya bukan nak secara deep tentang behavior insight, cuma nak ni supaya nanti boleh sebab saya terpikat dengan yang KSN Datuk KSN kita itulah yang dia nak laksanakan behavior insight dalam rancangan Malaysia ke-12. So kita kena buat kan, kita kena tahu dulu kan. Betul. Selaku peneraju cemerlangan pendidikan, maka kita perlu ke hadapan, perlu agresif dan perlu proaktif dalam dasar-dasar ataupun sebarang daripada pihak atasan. Dan saya rasakan ramai dah ni. Saya sebenarnya sebelum pergi kepada ni, saya acknowledge jugalah kepada Dr. Wan khususnya. Acknowledge kepada panel-panel MPC yang telah menganjurkan webinar untuk behavior insight ni. Dan itu kita boleh lihatlah nanti bagaimana mungkin PPN boleh buat khusus berkaitan dengan behavior insight, panggil orang-orang MPC. Baik doktor. Satu saranan yang cukup baik kepada kami khususnya latihan ya. Okey, saya rasa kepada para hadirin yang saya kasih sekalian, hadirin warga Maya, mungkin ada beberapa soalan saya tak boleh buka banyak. Mungkin kita terima dua mungkin doktor ya. Satu dua soalan. Satu dua soalan. Jadi kepada para peserta, pada para hadirin sekalian warga Maya yang mana nak bertanya, saya buka dua, mungkin siapa yang angkat tangan dahulu. Okey, mohon kalau boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh buka kamera juga, kita boleh tengok kan doktor siapa yang bertanya kan, daripada mana, dan boleh kemukakan soalan. Saya bagi ruang dua soalan daripada hadirin. Silakan, siapa yang rasa nak bertanya? Atau ada yang tulis dekat chat ke? Ada? Bahagian chat, tapi para peserta, para hadirin sidang semua dah maklum tidak ada ruangan chat doktor. Mereka akan bertanya direct kepada doktor ya, supaya soalan tu lebih sampai. Tapi sebenarnya kalau tak ada soalan pun doktor, saya tak pelik tau doktor. Sebab rasa jelas. Faham dengan yang doktor cuba buka minda kita pada hari pagi ni kan. Saya rasa dia sebenarnya yang perbincangan saya ni sebenarnya bukan minda, dia bukan deep perbincangan. Deep perbincangan dia panjang. Sebenarnya dalam East tu sendiri, dalam East tu banyak perkara-perkara yang kita kena lihat lah. Dia ada contoh, dia ada penerangan yang lebih jelas. Penerangan yang lebih terperinci. Mungkin doktor boleh share email doktor? Doktor boleh sebutkan email ke? Mungkin mereka rasa boleh selepas ni boleh email pada doktor kan? Email? Saya type dekat chat. Okey. Tak pernah chat. Okey. Saya punya email email e-pembelajaran lah.
Boleh doktor. Kau punya surat Nors. Kau punya surat pula, kau punya memo. Tak letak cek. Okey. Norsia.abdullah ataslah. Okey. @ipgm.edu.my. Baik, saya ulang ya doktor. Norsiah, N-O-R-O-R-S-I-A-H, norsiah.abdullah, A-B-D-U-L-L-A-H, @ipgm.edu.my. Bagi peserta-peserta yang mungkin lepas ni nak bertanya, boleh emailkan kepada doktor. Saya rasa Dr. Wan sangat-sangat akan menjawab dengan lebih teliti dan lebih ya, kalau nakkan kerangka macam mana nak buat, kerangka tu pun boleh. Saya bagi contoh yang apa ni saya buat. Saya seronoklah bersama-sama dengan Dr. Wan hari ni. Saya seronok sebab budaya. Kan? Ya, tapi rasa connection tu. Wah. Rasa benda tu memang is tu berguna doktor. Memang doktor guna is tu betul-betul lah. Saya rasa terjalin, saya rasa mudah faham. Dan macam kita buat macam PLC pula rasanya kan. Macam kita boleh sikit-sikit sama-sama. Nampak macam Datin Dr. Bushra? Datin Dr. Bushra nak cakap ke? Doktor, sila Dr. Bushra, timbalan pengarah saya. Ya, dia nak test Icha je tu sebenarnya. Suara, saya tak dengar. Nanti Dr. Bushra pun seorang yang berfikiran seperti macam Dr. Wan juga. Sangat ada misi. Baru Dr. Bushra orang pengalaman ni. Silakan doktor. Silakan Datin. Tadi katanya yang tu Dr. Bushra Limuna tu. Oh ya ke? Dr. Bushra inilah ni. Dr. Bushra ni. Tapi apa ni? Saya nak tanyalah ya kepada Dr. Wan, bagaimana penerimaan pensyarah di IPG KTI lah apabila puan cuba menggunakan behavioral insight ni. Okey, sebenarnya terima kasih Datin Dr. Bushra. Sebenarnya behavior insight ni kita bukannya kita nak guna behavior insight tak. Kita guna cara kita tanpa sedar. Tanpa mereka sedar pun sebenarnya. Macam kita katakan kita nak identify kita punya problem melalui perbincangan dalam perancangan, kita membuat perancangan dalam kita punya kita punya laporan plan strategi, itu isu-isu yang kita boleh tu brainstorm. Lepas tu kita sebagai pelaksana kita tanya lagi, lepas tu kita tanya bagaimana kita nak buat dan kita mappingkan dengan is tu kita sendiri yang mapping. Kita yang buat dia sebagai easy, kita yang buat dia sebagai attractive, kita yang buat sebagai dia social dan kita yang buat timely. Bukannya kita kata aku sekarang kita nak buat behavior insight, tak, bukan. Jadi dia tak sedar pun sebenarnya dalam pada kita buat tu sebenarnya kita dah melaksanakan. Sebab tu dia kata saya gunakan behavior insight dalam tadbir urus pemimpin pertengahan. Kita sebagai pemimpin pertengahan, kita pakat dengan KJ, kita sebagai pemimpin pertengahan kita yang melaksanakan tanpa subordinate tu sedar pun sebenarnya dia pun telah melaksanakan. Berdasarkan kepada framework dan juga kita punya basic tadi tu. Jadi itu sebagai kita punya cara kita nak menangani masalah dalam masa yang sama. Sebab tu intervensi tu kita buat, kita lihat sebab intervensi kalau kita baca lagi dia banyak melalui pemerhatian, pembual, melalui pelaksanaan banking dan sebagainya. Kita boleh buat, kita boleh laksanakan. Jadi kita tak perlu kita ni sekarang buat behavior insight, tak, kita bukan macam tu. Dia sebenarnya dia jalan secara tanpa sedar dan dia orang pun nanti bila melaksanakan tu, bila tu sekarang ni saya dengan bantuan
bantuan unit kebajikan HCP kita run dengan unit psikologi, kita run tentang stres kerja dan stres PDPR dalam kalangan pelajar, pensyarah dan juga kaki tangan, stres kerja kaki tangan. Jadi di situ bila data tu yang kita identify tu kita boleh tengok, berdasarkan data kita sebagai pemimpin pelapis ni kita duduklah, kita tanyalah macam kita ada isu besar ni, contoh 50% contoh lah, 50% pelajar kita ni stres ataupun 50% kita punya staff akademik kita stres. Stresnya di peringkat sederhana ke tinggi contoh. Jadi itu adalah isu, big issue tu. Jadi macam mana kita nak buat supaya kita boleh laksanakan behavior insight tu dalam tadbir urus kita. Jadi kita tak perlu, kita bukannya kita sekarang kita bukan macam tu. Jadi itu yang saya faham dalam melalui pembacaan dan sebagainya. Terima kasih. Dia mungkin saya percaya tentu maksudnya kita telah berubah kan satu pendekatan yang berbeza sebelum ini kepada satu pendekatan yang easy, attractive, social and timely ya. So betul. Mungkin kita boleh nampak macam dari segi penerimaan lah yang saya nampak kan, macam bila kita buat dia mudah, attractive and social tu ya. Yang social tu maksud tu yang tadi yang doktor cakap macam dia orang tak perasan pun kan ya dalam kita menangani satu isu tu ya. Betul. Dia tak rasa bahawa dia diarah lah macam tu. Ya betul. Dia macam bila kita, sebab tu di line seterusnya ni kita nak tengok stres tu. Maknanya adakah sebab bila kita awal-awal dulu memang isu kompetensi dari segi pensyarah menggunakan ICT kan dalam PDPR ni banyak masa dan sebagainya. Tapi bila ketua unit digital kami, Tuan Haji Mak Salim, saya acknowledge dia sangat bagus. Dia mengadakan bengkel berkaitan dengan penggunaan GC, penggunaan apa sajalah apps yang ada, bengkel secara berterusan. Jadi di situ bila saya tanya maknanya dah penguasaan tu dah berlaku walaupun pensyarah kita yang dah agak lama dan sebagainya kan. Jadi di situ sebenarnya cara kita bagaimana bila akhirnya itu saya kata dorongan kendiri tu. Dorongan kendiri untuk melaksanakan dia wujud. Dia wujud sebenarnya. Sebenarnya kita ada laksanakan. Tapi bila kita masuk dalam frame basic dengan isu dia lebih terancang. Jadi kita boleh tengok bagaimana strategi intervensi yang kita laksanakan sesuai ke tidak, ada tak peningkatan dan sebagainya. Di situ kita boleh tambah baik sebab kita sebagai pemimpin pelapis, sebab kalau tanpa kita identify problem atau strategi yang kita guna, kita susah nak continuous kita punya penambahbaikan tu. Jadi bila kita relung tu dah ada, ni tak apa jalan, kita tukar sikit strategi. Jadi itu yang kita boleh buat lah. Sebab kadang-kadang benda tu make it simple kan, kadang benda tu message tu simple je kita boleh buat. Tapi kita panjang-panjang sebagainya. Sebab tu macam saya kata kita sebagai pemimpin pelapis ni takkan ada semua kita nak bebankan ada pengarah. Kita cuma maklumkan je. Ni dah settle contohlah. Pengarah kalau yang kita tak boleh arah sebab kapasiti kita tak boleh mengarah kan pemimpin pelapis. Jadi bila nak kena arah baru kita passing dekat pengarah kita. Harap Tuan Haji Mak Zin dengar. Dia kata timbalan dia. Jadi itu dari segi kapasiti kita sebagai pemimpin pelapis tu lah. Kita cuba itu yang dikatakan sebagai yang kita human governance kan. Maknanya urus takbir kemanusiaan. Sebenarnya kita dah ada tu sebenarnya. Cuma dari segi human behavior insight ni dia ada satu model yang terancang. Kemudian kita boleh buat senarai semak langkah-langkah tu. Jadi kita dengan sendirinya kita boleh tick lah benda tu sama ada dia berlaku dengan bagus atau tak untuk penambahbaikan seterusnya. Okey, Datin, terima kasih. Kepada Tuan atas penjelasan tu, saya harap dapat menjawab soalan Datin. Dapat menjawab Datin? Nanti saya cukup yakin Datin sebenarnya jelas, cuma nak tengok apa kan pelaksanaan di peringkat Temenggu Ibrahim kan, berjaya tak berjaya konsep ini diterapkan ya. Okey, seterusnya mungkin Dr. Malati. Ada soalan ke Dr. Malati? Sebab kamera terbuka kan.
Terima kasih Dr. Melati ni, orang kuat ni, orang kuat tier Terima PJ kasih, Datin. ni. Banyak bantu ni MK, membina MK. Dr. Melati. Orang Iba je yang bertanya ni. Itulah. Saya rasa mungkin Iba pula ni. Dr. Wan, terima kasih kerana berkongsilah dengan kami yang middle managers tentang tips ini. Sebenarnya kami pun ada masa-masa yang don't know what to do kan. So some approaches tadi yang Dr. Wan berkongsi tu sangat berguna lah kepada kami. Terima kasih Dr. Wan. Terima kasih Dr. Melati. Terima kasih juga atas bantuan membina MK PJ tier KTI. Sangat komitmen Dr. Melati. Terima kasih. Thank you Dr. Dr. Wan, saya rasa tak sampai hati kalau kata tak sampai ke soalan ni, Doktor. Saya rasa last question ya. Last kali daripada peserta yang dia direct kepada kami, mengucapkan tahniah Dr. Wan. Saya sangat jelas dengan topik hari ini. Bagaimana pandangan doktor tentang behavioral insight ini sekiranya dilaksanakan, diterapkan di dalam keluarga. Mungkin mereka berminat sangat tu nak tunggu beli buku tu kan doktor. Takut dapat juga sampai tu kan daripada luar negara tu kan doktor. Jadi mungkin doktor boleh share sedikit kan kalau dalam family tu macam mana, dalam keluarga tu macam mana penerapan behavioral insight ini boleh dilaksanakan. Selalu kita kata pendidikan tu bermula dari rumah kan. Sebab tu dalam fokus pendidikan salah satunya ialah behavior insight at home. Mana di sekolah. Behavior insight di sekolah. Behavior insight di rumah. Di rumah. Jadi sebenarnya kita boleh bina satu masalah. Apa masalah dia? Rumah bersepah. Pakai basuh makan tak basuh pinggan contohlah kan. Rumah bersepah. Jadi kita kena aturkan lah. Behavior insight melalui is, bukan lete. Kena ada is jugalah. Kan easy, sampaikan easy. Sebab kadang setengah-setengah anak-anak dia tak suka lete. Suami pun tak suka kena lete kan. Is attractive. Atraktif tu kalau di rumah senanglah kita bagi ganjaran. Ganjaran. Nanti kalau rumah kemana dan akhirnya biar anak-anak tu atau keluarga tu dia dengan sendiri bila bangun tidur je dia akan kemas tempat tidur contoh. Itu adalah strategi intervensi tu sebenarnya. Intervensi tu dia ada beberapa cara lah. Banyak kaitan dalam intervensi tersebut. Kalau dari segi pendidikan macam mana kita nak membantu help kita punya our children to develop dia punya strategi to success. Macam mana dia nak, kita boleh tanya dia, awak ni nak jadi apa sebenarnya? Contoh kan. Bahasa mudah lah, kita nak jadi apa bahasa mudah. Easy. Easy. Dia akan tu brainstorming, identify kita punya isu. Ini, gini. Akhirnya dia akan ni. Sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus kalau kita laksanakan di rumah untuk kita buatkan dasar rumah. Polisi kita di rumah. Polisi. Peraturan di rumah. Mak kita dulu lah kan. Mak kita dulu dah guna sebenarnya behavior insight ni. Bila kita jemur kain, kena guna sidai yang besar dulu, yang kecil kemudian. Dan kita mula berfikir, macam saya berfikir seawal kita membasuh baju. Seawal kita sebab tu kita kena thinking tadi tu dan dia jadi kebiasaan. Secara tak sedar dengan sedih, ni kain pelikat abah ni tak cukup ni. Tadi basuh 3, 2 kita penggali bawah bakul tu. Jumpa baru jemur lagi satu. Menyusun susun. Itu kita punya peraturan. Dan akhirnya dia akan jadi mudah. Dia tak perlu lagi kain tu tak betul, ini tak betul. Tapi sebab kita dah atur daripada dah bentuk. Kita membentuk anak-anak tu dan dia sangat bagus sebenarnya kalau kita boleh laksanakan di rumah. Jadi dibawa dia ke dalam kehidupan, dalam organisasi, di pejabat, di sekolah dan sebagainya. Dan dia tahu kenapa dia pergi sekolah. Kanak-kanak, anak-anak kita tahu kenapa dia kena sekolah. Kenapa dia mesti belajar. Kenapa dia mesti kena pergi sekolah kan? Sekolah. Dan untuk apa dia pergi sekolah. Ada pasangan dia kan? Itu dorongan tadi tu. Kita kena ada. Dorongan. Bangkitkan kita punya dorongan kendiri. Yes, dorongan kendiri. Itu saya kata teacher dah boleh jadi bagi
Insight, kita faham. Doktor jangan sebut-sebut doktor. Istilahnya kalau tentang isu pendidikan tu kita ada satu slot yang berkait dengan pendidikan je. Bagaimana kita boleh buat dalam pendidikan ini, saya more kepada tadbir urus lah sebab webinar nama lagi bicara pemimpin kan. Sebab tu saya bagi tentang bagaimana kita nak laksanakan behavior insight dalam tadbir urus pemimpin pertengahan. Terima kasih doktor, terima kasih. Saya kira itulah soalan terakhir dan penjelasan doktor cukup jelas, penjelasan Dr. Wan dengan orang kata seperti yang saya sebut tadi, mudah difahami, jelas, menarik contoh-contohnya dan kita rasa dekat dan rasa mudah untuk melaksanakannya. Okey, rasa dekat walaupun doktor jauh dekat selatan, saya di tengah-tengah ni, rasa dekat doktor kita bersama-sama dengan doktor hari ini dan juga kita punya rakan-rakan Maya. Chemistry kita ni tudung pun lebih kurang sama. Itulah. Chemistry sikit. Okay. Chemistry itu penting. Jadi sekali lagi ya para sidang hadirin yang saya kasih sekalian, saya kongsikan alamat email Dr. Norsia, Dr. Wan Norsia untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Norsia, emailnya norsiah.abdullah@ipgm.edu.my. Okey, saya rasa terima kasih kepada Yang Bersuara Dr. Wan Norsiah atas segala ilmu dan perkongsian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan warga webinar yang dikasihi kalian, kita telah sampai ke penghujung acara kita pada pagi ini. Bagi pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia, ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Bersuara Dr. Hajah Wan Norsiah binti Wan Abdullah, Temenggung Ibrahim Johor atas kesudian menjayakan webinar kita pada kali ini. Semoga perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada semua penonton yang setia bersama-sama hingga ke hujung acara. Sekalung penghargaan diucapkan kepada semua kru penerbitan webinar yang dipimpin oleh Yang Bersuara Dr. Yazid bin Abdul Manaf, Timbalan Rektor Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia atas penganjuran program webinar Bicara Pemimpin pada kali ini. Izinkan saya mengungkap serangkap pantun, pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Pulanglah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Alhamdulillah, saya Siti Norishah binti Muhammad memohon jutaan ampun dan kemaafan seandainya sepanjang pengandalian sesi webinar ini terdapat kesilapan tutur kata dan tersilap bicara. Sehingga berjumpa lagi, saya sudahi webinar Bicara Pemimpin IPG dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan tekan buat button YouTube rasmi IPGM. Yang paparan ini akan dipaparkan dalam YouTube rasmi pada 29 Julai hari Khamis nanti. Saksikan bersama-sama, hebahkan kepada rakan-rakan yang lain. Semoga bukan kita saja dapat manfaat, yang lain pun dapat manfaat. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye doktor. Bye-bye semua. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.